Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Nahl ayat 33 insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu malaikat kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka, lalu dibinasakan. Dan sebenarnya Allah tidak menganiayai mereka, tetapi merekalah yang menganiayai diri sendiri. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah mengejek-ngejeknya dahulu. Dan bertanyalah orang-orang kafir musyrik, kalaulah Allah mengkehendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripadanya sesuatu pun. Tidak kami dan tidak juga datuk nenek kami.
Dan tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya. Demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripadanya. Apa yang mereka katakan itu adalah salah semata-mata. Kerana bukankah rasul-rasul semuanya tidak bertanggungjawab melainkan menyampaikan kehendak-kehendak dan hukum Allah dengan cara yang jelas nyata. พวกเขามิได้คอยสิ่งใดนอกจากจะให้มาลาอิกะห์มาหาพวกเขาหรือพระบัญชาของผู้อภิบาลของเจ้าจะมาในทำนองนั้นแหละบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำและอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงกระทำต่อพวกเขาแต่พวกเขาได้กระทำต่อตัวของพวกเขาเองดังนั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้เคยเยอะแยะไว้ก็จะล้อมล้อมพวกเขาเอาไว้และบรรดาผู้ตั้งภาคีกล่าวว่าหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพพักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์ทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของพวกเราและพวกเราจะไม่ห้ามสิ่งใดอื่นจากพระองค์ทรงห้ามไว้ในทำนองนั้นแหละบรรดาผู้มาก่อนหน้าพวกเขาได้กระทำดังนั้นบรรดาศาสนทูตมิได้มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการประกาศชัดเจนเท่านั้น Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billah. Auzubillahi minasyaitan. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman. Wa'lamu annahuma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Alhamdulillah bi ni'matil Qur'an wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله. Alhamdulillah, 3 qiraatan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Dapat kita membaca wahyu Allah, kalamullah, Al-Quran dari Allah. Pada pagi ini mulai daripada ayat 33 sampai kepada ayat 35. Dapat kita membaca di hadapan Allah yang maha mengetahui, melihat, mendengar, maha bijaksana apa saja bacaan kita dan doa kita. Dialah sangat mengetahui dan dia berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa daripada hamba dia yang membaca ayat-ayat dia, wahyu dia, perkataan dia, maka dia akan balas satu huruf, iaitu 10 kali balasan ganjaran pahala yang begitu banyak besar mulianya. Dan dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita di mana sahaja kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, yang senantiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu tegas supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu
Asyaitanir Rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, duk was-was, khianah, menipu, duk memalas supaya kami susahnya untuk nak menuju kepada jalanmu, iaitu as-siratal mustaqim, jalan yang kamu redha, jalan kamu yang lurus benar, iaitu Al-Quranul Karim, iaitu syurgamu jannah darun na'im. Dan berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas salat subuh secara berjamaah di masjid. Kerana sembahyang jamaah di masjid lebih bagi sembahyang subuh. Allah Subhanahu wa taala berjanji dia akan balas syurga di akhirat nanti. Man shalla bardain dakhala al-jannah, kata Nabi. Siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah maka dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba dia amatilah lebih lagi dua waktu, subuh dengan isya. Sebab tidak ada tanda-tanda ciri-ciri orang munafik. Mereka dia malas sembahyang jemaah masjid, mereka dia malas sembahyang jemaah di masjid, iaitu subuh dengan isya. Wal'ayazubillah. Sebab Nabi kata asqalus salah 'alal munafiqin, iaitu salatul isya wa salatus subhi, atau kama qala Rasulullah. Sebab berat sembahyang jemaah bagi orang munafik di masjid, iaitu sembahyang subuh dan juga sembahyang isya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah lah kita dapat melawan nafsu amarah, dapat mengatasi nafsu jahat yang senantiasa duk tipu kita, syaitan yang senantiasa duk menyeleweng kita, duk mengganggu kita, duk melemahkan kita, duk memalaskan kita, macam-macam lah, supaya kita tu susah dapat syurga Allah, iaitu jannah darun na'im. Jadi alhamdulillah kemarin kita pun dapat dengar dah Tuhan Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kematian, yang mana mati ni adalah wajib, mesti orang kena temu belaka, kena menepui belaka, nak lari tak leh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah Muhammad, innal mauta, sungguhnya mati itu kalau mulai daripada dia, nescaya dia tu akan menemui kamu juga. Duduklah di bucu mana, duduklah di tanah bumi mana, tetapi mati itu akan carimu juga. Sebab itulah setiap yang bernyawa mesti kena merasai mati. Yang mana tersebut dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia tak kata kullu nafsin al-maut, setiap manusia yang bernyawa atau setiap yang bernyawa mesti kena mati. Dia tak kata lagu tu tak. Sebenarnya mesti siap dah kena mati. Tapi dia kata sini kullu nafsin, tiap-tiap benda yang bernyawa mesti kena merasai mati. Dha'iqatul maut. Tidak mesti mati, tidak mati apa, mesti kena mati. Kalau nak kata lagu tu boleh. Tapi dia tak kata setiap yang bernyawa mesti kena mati, tak. Dia kata setiap yang bernyawa mesti kena merasai mati. Tuk ciwit tong lindrup hang kuang tai. Kena merasai mati. Sebab mati-mati ni sebelum nak pergi kepada tak ada nyawa kita pada badan kita tu, situ kita kena rasa mati. Situlah rasa dia adalah sangat sakit, yang Nabi sebut inna sakaratil maut. Ingatlah banyak kita kepada mati. Sebab Nabi kata aktsiru min hazimil lazzat, memperbanyaklah kamu manusia kepada gapo benda yang boleh menghilangkan kelazatanmu. Nabi tersebut kata ingatlah mati, ingatlah banyak kepada mati. Nabi sebut kinayah kecek dia, banyaklah kamu tu ingat gapo, suruh ingat, iaitu benda boleh menghilangkan kelazatan, kemanisan, kesedapan, kesenak kamu tu.
Sebab mati-mati ni sakit. Apabila ingat dia pak, kadang-kadang orang tu mikir kepada nak mati tu membuat dia tu tak nyuruh tidur. Sedap tidur dia tak sedap nak tidur. Duduk makan sedap-sedap tu dia tak lalu nak makan. Itulah banyakkanlah benda-benda yang boleh menghilangkan kelazatan tu. Iaitu ulama kata mati al-maut. Allahu akbar. Bagi orang mukmin apabila datang malaikat untuk nak cabut nyawa dia walaupun sakit tetapi didatangi oleh para malaikat berkata kepada dia salamun alaikum. Selamatlah kesejahteraanlah kepada kamu atau ke atas kamu. Udkhulul jannah. Masuk syurga. Asal bimbing. Dia panggil gapo kalau saya nak bandingin lagi kak. Supaya kita sakit demam lah. Bila bomo cocok lah kan. Cocok dia sakit sikit. Sakit ni sikit ni tujuan untuk apa? Untuk nak dapat kesihatan selepas daripada ni. Itulah setengah daripada ulama bandingnya. Kita cocok tu kaiwat jai. Seminggu tak siap. Lah ni 2 minggu tu sama ada. Jadi kena pergi cocok. Cocok tu sakit lah. Tetapi tujuan apa? Untuk nak dapat kesihatan, kesenangan selepas daripada ni. Mati tu dicabut nyawa oleh para malaikat sakit, tapi selepas dan ni insya-Allah dapat masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penuh dilikungi oleh para malaikat duk semangat. Salamun alaikum, jaminan daripada malaikat. Mutasarrif merah, muselamat dah selepas daripada ni. Jadi kadang-kadang kita sakit tu jadi tak berasa sakit. Setelah dengar suara daripada para malaikat duduk tahniah, duduk sedang pamindi dan wi kejaminan kepada kita. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah, kata malaikat. Ada masuk syurga lagi tapi wi semangat. Masuk syurga bima kuntum ta'malun, dengan apa perkara yang kamu kerja di atas dunia dulu. Kerja apa? Buat kebaikan, taat kepada Allah, jauh daripada maksiat, jauh daripada kufur, jauh daripada syirik. Maka orang ni insya-Allah salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun goyak perihal orang kafir musyrik Mekah lah. Dia kata hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Soalan bagai mai tanya kepada orang kafir. Orang kafir ni tak sudah dah, orang tak beriman ni. Lebih bagi orang kafir musyrik Mekah dan kafir hari ini. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu, kata Tuhan. Fahal yanzurun. Tak ada kena kecek banyak dah. Fok dia ni nanti tunggu lah. Gapo hak dia dah tunggu ni? Iaitu illa an ta'tiyahumul malaikah. Kecuali mereka tidak menunggu malaikat kedatangan malaikat untuk cabut nyawa dia. Fok ni tak lagi dah. Banyak gapo dia tak dengar dah. Siapa gapo dia pun tu? Siapa dia gapo sekalipun tak saya ambil tahu dah. Fok ni nanti hari malaikat mari. Au ya'tiya amru rabbik, atau kedatangan azab Tuhan yang akan berminasa pada dia, atau dia akan hancur pada dia. Fak ni duduk tunggu hari ni masa dekat Aceh. Oh ya tak dengar dah. Payah orang pasal regi ni. Oh ya tak reti ya Allah, kau ya kau berjadi. Ni perangai orang. Musyrik Mekah lagu ni, saya kata lagu ni. Sutai lepas pagi dia. Fak ni sekarang ya, hati malaikat menyawa mampu. So, yang kedua nanti azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan hancur binasa habis tempat dia ada. Sebab budak halus. Orang royak jengok derah motor wewe. Waktu dia nak berjadi. Dah. Ada dengan faidan dah, ada dengan api kuning, ada dengan api hijau, ada tempat lekok suruh selo. Ada tempat anak sang. Tak dengar. Kacau nak mula situ. Sutai. Oh dia gerak apa kakak. Atau ditehel oleh depan. Atau dadu cara cong. Igat. Kena bayar. Sutai situ orang lagu ni. Dia panggil tak dengar kata. Degi. Lah pala.
Allahu akbar. Yang dia dipanggil lagu ni buat kita. Subhanallahil azim. Sutai. Dia kata giralah. Habis jap. Dia kata duk reguk lah habis. Ada hak gapo arah. Oh ni pun support. Fahal yanzuruna Allah. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Tak ada lain dah payah dia tunggu. Illa an ta'tiyahumul malaikah, kata Tuhan. Mereka tidak menunggu malaikat kedatangan malaikat mencabut nyawa dia. Cabut nyawa dia situ, ya dengan kita ngaji makan Allah fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su. Allah, kami tak biasa buat benda tak molek dulu di atas dunia, benda jahat dia kok muh itu koyak malaikat. Allah lawa lagi. Jawab lagi mulut dia tu. Sampai situ dia buat gapo lagi dah. Tak ada buat apa dah. Alhamdulillah min zalik. Nah, atau au ya'ti amru rabbik, atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Acul buah habis. Ada tempat tu nak tengok kesal-kesal dia apabila dibinasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan kata, kadzalika fa'ala allazina min qablihim. Inilah faedah kitanya. Faedah pada kita umat Muhammad apabila dengar ayat azab-azab Tuhan kepada kaum dulu tu, kita selaku orang beriman dengan ayat ni kita boleh tahu jangan duk kacau buatlah lagu tu. Pok dia kena binasa dia tu dah lepas-lepas mari dah. Pas kita baru tengok dah orang lagu ni baik ni akhir dia cucuk dia. Ni duk kacau lah. Allahu akbar. Kadzalika fa'ala allazina min qablihim. Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang kafir terdahulu daripada mereka, lalu dibinasakan. Apa dulu lagu ni? Kepala lagu ni sutai gelai duk patak tanah. Sutai mapuh habis dalam air laut. Sutai salah habis dalam buah panci besar. Ki pucuk tak ada lain. Panggil deginya takabur dia tu. Pada bi sama sual mutakabbirin tu fak dia. Lalu dah Tuhan pun jinjak lagi kata wa ma zalamahumullah, ingat malak, walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan sebenarnya Allah tidak menganiayai atau Tuhan tidak zalim mereka, tetapi mereka lah yang menzalim diri mereka sendiri. Dia buat nyanyi diri sendiri. Allahu akbar. Duk seksa diri dia. Duk nyanyi diri dia. Duk zalim diri dia. Tuhan kata tak ada zalim sikit habuk. Ada banyak sikit habuk kepada hamba dia. Itulah wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan akhirnya fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu, kata Tuhan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Allahu akbar. Sutai mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka buat tu lah. Bagaimana lagi? Sesiapa yang buat jahat maka balasan dia jahat. Bagi orang baik insya-Allah balasan dia pun baik. Sebab kita ngaji dah mereka. Allahu akbar. Dia panggil sia kata gapo? Tamdi dai di tamcua dai cua. Ini gimana lagi dah? Itu balasan buruk jahat kepada orang yang tidak beriman. Sekarang kata orang jahat kalau dia baik atas dunia dia boleh balas baik. Tapi di akhirat tu dia tak dapat balas baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi orang beriman, orang Islam, buat baik atas dunia dia balas baik sikit dah. Apatah lagi di akhirat kau lebih baik lagi. Apalah tu? Di akhirat kau lebih baik lagi. Kita orang beriman, orang Islam. Sebab tu dah kata bagi orang yang tidak beriman, sini balasan dia buat di akhirat lah. Kadang-kadang belum akhirat lagi dah. Atas dunia tu yang balas jahat. Sebab jahat ni dia kena berlaku. Bagi orang Islam kalau jahat, balasan jahat sama ada di dunia, apatah lagi di akhirat. Orang Islam sekalipun. Tapi kalau buat baik, orang Islam balas baik di atas dunia pun balas baik di akhirat.
Ia balik ia tak supaya we jahat wa baik hanya di atas dunia saja supaya balasan dia, tetapi di akhirat adalah balasan yang jahat juga. Waliyahzubillah. Wa haqa bihim fa asabahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Balasan jahat yang ditimpa ke atas mereka tu atau balasan azab Tuhan yang meliputi mereka sebagai balasan gapo tu? Yang kerana mereka itu mengejek-ejeknya dahulu. Itulah balasan Tuhan akan balas dia jahat buruk kepada dia. Yang kerana dia buat nganying, dia buat hina kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya orang jahat dia ini, orang yang tidak beriman dia ini macam-macam. Dia menghinakan Nabi kita, dia menghinakan isteri-isteri Rasul kita, dia menghina Quran, kadang-kadang jijak dia bakar. Itu panggil yastahzi'una ulaikal kafirun. Mereka mengejek-ejek oleh iaitu orang-orang kafir yang tidak beriman. Duk bunuh orang Islam, duk menganying kepada orang Islam, duk tatai kepada agama Allah. Maka dia tak syak lagi di akhirat esok apa ni, bahkan di dunia lagi dah mereka akan ditipu azab oleh Allah, iaitu fahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan. Di mana meliputi ni nak lagi tak leh dah. Fahaqa bihim, mesti kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak lagi tak leh dah. Gi kok tu kena azab Tuhan, gi kok ni kena azab Tuhan. Lagi tak leh. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah mengejek-ejeknya dahulu, menyanyi akan agama Allah, kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul dia, atau kepada pendakwah-pendakwah dia. Itulah dua keratan ayat insya-Allah taala. Nanti kita mai dengar apa orang musyrik Mekah, orang yang tidak beriman, dia kata tentang masalah, dia panggil duk kecek kata hak qudrat Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kata gini ya, supaya kita kata bagaimana? Supaya kita tak kata apa aku tu hewak lagu ni dah. Ada nak kecek banyak tu hewak aku ya tapi aku jadi nak ditina. Tu hewak belakang aku. Dia mesti kengkah dia kata lagu ni. Sebab apa dia kata lagu ni kita mendengar esok insya-Allah taala. Benar-benar lagu ni banyak berlaku dalam masyarakat. Orang Islam kita yang tidak faham masalah qada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja apa betul daripada Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.